Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu faman yudhlil lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Regulasi Emosi Mengikut Perspektif Islam, kajian berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kertas kerja ini adalah ditulis bersama dengan rakan saya Dr. Mashita Sulaiman dan Dr. Rizki Perdanisawai daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Regulasi emosi, ya. Apakah maksud regulasi emosi? Jadi sebenarnya ia adalah satu strategi yang dilakukan sama ada sedar ataupun tidak untuk mempertahankan atau untuk menguatkan atau untuk mengurangi satu ataupun lebih aspek dari respon emosi, iaitu pengalaman emosi dan perilaku. Di pelbagai bentuk emosi positif dan negatif boleh timbul dalam setiap individu, ya. Ada emosi suka, marah, sedih, malu, takut dan sebagainya. Namun persoalannya kini bagaimanakah emosi tersebut dapat dikawal dan dikendalikan supaya ia tidak memberi implikasi yang negatif kepada diri dan juga orang lain, ya. Jadi kertas kerja ini secara umumnya akan membincangkan tentang strategi regulasi emosi marah dan emosi takut dari perspektif Islam. Dan melalui kajian ini akan menumpukan kepada kupasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kali ini kertas kerja ini memilih untuk melihat emosi, bagaimanakah regulasi emosi marah dan takut, ya? Walaupun banyak emosi lain yang boleh dibincangkan, namun kali ini kertas kerja ini akan fokus kepada emosi marah dan takut kerana dua emosi ini adalah antara emosi yang paling mendominasi dalam diri setiap individu. Jadi diharapkan kajian ini dapat memberikan panduan dalam pengurusan emosi melalui pendekatan Islam dan bersesuaian dengan tuntutan syariat. Baik, apabila kita mengatakan tentang regulasi emosi ini, ya, dinyatakan bahawa sebenarnya kemampuan untuk mengelola emosi ini, ya, disebut sebagai regulasi emosi. Dan emosi ini adalah sebenarnya keadaan jiwa yang menampakkan diri dengan sesuatu yang jelas pada tubuh. Jadi emosi setiap orang ni sebenarnya mencerminkan keadaan jiwanya yang akan menampakkan perubahan dari sudut fizikal ataupun jasmaninya. Dan menurut Al-Qarni, ya, beliau mengatakan bahawa regulasi emosi ini adalah perasaan dan emosi, ya, yang bergelojak, ya. Ada kalanya gembira dan ada kalanya dia akan ditimpa dengan musibah yang berat. Jadi individu yang mampu untuk mengatasi emosi dalam setiap masa, sama ada emosi itu yang memilukan ataupun menggembirakan, maka orang tersebut sebenarnya memiliki kekuatan iman. Jadi kita nak melihat dari sudut bagaimanakah regulasi emosi yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis-hadis yang diriwayatkan dalam beberapa riwayat, ya, yang muktabar. Bagaimanakah pendekatan yang terbaik untuk mengawal emosi tersebut sebagai satu usaha ataupun cara untuk menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kini kita melihat pula regulasi emosi marah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Emosi marah ini merupakan antara naluri semula jadi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya untuk keperluan hidup manusia.
Cuma emosi marah ini dia merupakan satu perasaan yang timbul bila manusia berasa tidak puas hati ya, terhadap sesuatu perkara, dan kebiasaannya bila marah itu dia ada perubahan fisiologi lah, seperti muka boleh menjadi merah, anggota badan menggeletar, ya, pertuturan dan pergerakan bercelaru, dan kadang-kala ianya akan diiringi dengan kelakuan di luar kawalan ya, seperti cacian, deraan, kutukan dan dendam. Jadi sebenarnya emosi marah ini dia bukanlah sesuatu yang menunjukkan kecacatan manusia ya, tetapi bila marah itu menjadi sifat yang keji, dia akan menimbulkan perasaan dendam dan melampaui batas kemanusiaan. Jadi apabila melihat hadis-hadis yang membicarakan tentang marah, dia menggunakan perkataan dalam bahasa Arab iaitu ghadaba ya. Beberapa aspek telah kita lihat dalam perbincangan hadis-hadis berkenaan dengan marah, iaitu pertama daripada sudut kelebihan orang yang menahan marah, dan yang kedua daripada sudut regulasi emosi marah. Baik, aspek pertama dalam hadis-hadis yang membincangkan tentang marah ini adalah kelebihan orang yang menahan marah. Disebutkan dalam banyak riwayat hadis oleh Sahih Bukhari dan Muslim tentang kelebihan orang yang menahan marah, iaitu yang pertama, mereka adalah manusia yang hebat ya, maknanya orang yang berjaya menahan marah. Nabi SAW telah menyatakan bahawasanya mereka adalah manusia yang kuat ya, dalam satu hadis yang mafhumnya, orang yang kuat bukanlah orang yang marah, tetapi orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang mengawal dirinya dalam keadaan marah. Yang kedua, juga dinyatakan dalam hadis-hadis ya, yang tentang marah ini, ganjaran Allah kepada mereka yang mampu menahan marah, iaitu sudah tentunya balasan syurga dan ditahan azabnya di akhirat. Baik. Aspek kedua yang dibincangkan di dalam hadis-hadis berkenaan dengan marah pula adalah strategi regulasi emosi marah, iaitu kaedah bagaimana untuk mengawal kemarahan. Jadi yang pertama adalah Rasulullah SAW menyebut, iaitu pertama mendiamkan diri daripada berkata-kata, kerana dibimbangi akan menambahkan kemarahan orang yang lain. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kedua, Rasulullah SAW juga mencadangkan supaya apabila emosi marah itu menguasai diri, hendaklah bergerak ataupun beralih kedudukan daripada berdiri kepada duduk. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang mafhumnya, apabila salah seorang daripada anda menjadi marah ketika berdiri, dia harus duduk. Sekiranya kemarahan meninggalkannya, baik dan baik, jika tidak, dia harus berbaring. Maknanya kita bertukar kedudukan daripada kedudukan asal kepada kedudukan yang lain, sehinggalah kita menjadi kurang marah ataupun semakin reda kemarahan tersebut. Yang ketiga, Rasulullah juga ada mencadangkan supaya mengambil wuduk apabila kita mulai marah ataupun menjadi marah. Ambillah wuduk. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Daud ya, dalam Sunan Abi Daud. Yang keempat, Rasulullah SAW juga menyatakan tentang bagaimana regulasi emosi marah itu dapat dilakukan melalui berdoa ya, dan juga bersabar. Dan ini samalah apabila kita melihat kepada cadangan baginda dengan memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita disarankan supaya sering membaca dan mohon kepada Allah dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan juga Sunan Abi Daud. Apabila menyatakan tentang sentiasa kita memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian
Rasulullah SAW juga menegaskan bahawasanya tidak perlu marah ataupun tidaklah kita digalakkan untuk marah melainkan dalam perkara yang berkaitan dengan agama. Ini diceritakan dalam Syama'il Muhammadiyah ya. Apabila diceritakan bahawasanya Rasulullah SAW tidak pernah marah kerana sesuatu yang materialistik. Ya. Tetapi jika seseorang melampaui batas dalam masalah agama atau menentang kebenaran, baginda akan menjadi marah ya. Dan ini merupakan satu daripada perkara yang paling penting untuk kita melihat bahawasanya kepentingan marah itu adalah sangat diperlukan juga di dalam penegasan hal-hal berkaitan dengan agama. Seterusnya dinasihatkan juga supaya membalas dengan kata-kata yang baik kepada orang yang sedang marah sehingga mereka tenang. Dan apabila marah, segera menenangkan diri. Ini diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i. Diceritakan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat marah dengan seorang lelaki sehingga warna rupanya berubah. Kemudian seorang sahabat menyatakan bahawasanya, wahai Khalifah Rasulullah, jika kamu menyuruhku, aku akan memukul lehernya. Dan setelah itu seolah-olah air sejuk telah dituangkan kepadanya dan dia menjadi tenang. Dan apabila kita melihat kepada cerita ini, ya, kita juga mendapati bahawasanya cara tersebut juga dicadangkan oleh pakar-pakar ya, psikologi dan juga ahli motivasi ya. Bagaimanakah cara kita untuk segera menenangkan diri? Antaranya adalah memanjangkan serta memperlahankan tarikan nafas. Yang itu. Cuba perlahankan tarikan nafas. Itu yang pertama. Yang kedua, perlahankan atau hentikan pergerakan supaya kadar degupan jantung dapat diturunkan. Sebabkan itu, ia bertepatan juga dengan hadis Rasulullah tadi yang telah saya sebutkan, bagaimana Rasulullah mencadangkan supaya kita beralih tempat ataupun beralih pergerakan daripada berdiri kepada duduk ataupun kepada berbaring ya. Tujuan dia adalah supaya kadar degupan jantung dapat diturunkan. Seterusnya, kenal pasti pemikiran yang negatif dan tidak rasional kepada pemikiran yang lebih positif dan membina. Dan di samping itu, kita juga dicadangkan supaya sering berjenaka ataupun membuat aktiviti-aktiviti yang boleh menghilangkan perasaan marah ya, seperti beralih daripada persekitaran dan sumber yang menyumbang kepada perasaan marah. Itu antara perkara yang boleh dilakukan dalam usaha untuk menenangkan diri daripada terus marah. Dan seterusnya, Rasulullah SAW juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, menggesa supaya kita memaafkan orang lain untuk mengelakkan perkara yang buruk terjadi. Ya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Sunan Ibnu Majah yang bermaksud, Tuhanmu menulis untuk dia sendiri dengan tangannya sendiri sebelum dia menciptakan ciptaan. Rahmatku mendahului murkaku. Okey. Dan seterusnya, Rasulullah SAW juga menasihatkan kita supaya bertaubat di atas sikap marah dan menyesal atas perbuatan tersebut. Yang ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Yang mafhumnya, ketika Umar melihat tanda marah di atas wajah Rasulullah SAW, Umar berkata, Rasulullah, kami meminta taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita melihat kepada hadis-hadis ini, dinyatakan bahawasanya sebenarnya marah itu bukanlah suatu kekurangan ya, kerana ada masanya perlu untuk
bersikap marah ataupun tegas ya, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ya. Kerana Rasulullah SAW diceritakan dalam Sunan Abi Daud bahawasanya Rasulullah SAW pernah memarahi kaum Quraisy yang ingin menghalangnya daripada membebaskan hamba mereka ya, kerana kaum Quraisy ketika itu mereka melihat bahawasanya ada segolongan hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Tetapi mereka menyatakan kepada Nabi bahawasanya hamba-hamba itu mereka memeluk Islam bukan kerana mencintai agama Islam, tetapi kerana mereka mahu membebaskan diri daripada menjadi hamba. Jadi itulah yang tuduhan yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh demikian, Rasulullah SAW memarahi kaum Quraisy dengan menyatakan bahawasanya hamba-hamba yang dibebaskan itu mereka memeluk Islam bukan semata-mata bukan kerana mereka mahu mengelakkan diri daripada menjadi hamba. Okey. Baik. Untuk slide yang ini pula kita akan membincangkan tentang regulasi emosi takut berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah bahasa Arab adalah khaufun, khasyah ataupun rahibah. Sebenarnya khaufun ataupun takut ini biasanya digunakan ataupun diungkapkan dalam urusan dunia dan juga akhirat. Ya. Apabila kita mengatakan takut dalam urusan dunia bermakna kita takut kepada sesuatu yang tidak menyenangkan yang akan menimpa diri kita. Manakala apabila kita menyatakan takut tentang akhirat, bermaksud kita takut adanya bahaya ataupun siksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahawasanya takut kepada Allah itu hukumnya wajib ya. Kerana takut kepada Allah itu sebenarnya membentuk seorang hamba yang mahu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ketundukan dan kehusyukan. Jadi kalau bermakna sesiapa yang tak takut kepada Allah ya, maka dia tidak takut untuk melakukan dosa dan tidak lagi dia rasa malu. Okey. Dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang khauf ataupun takut ini, kita boleh melihat dari aspek pertama jenis-jenis khauf. Ya. Maksudnya hadis-hadis itu ada menceritakan tentang jenis-jenis khauf. Yang kedua, hadis-hadis itu menceritakan tentang regulasi emosi ataupun strategi untuk mengawal emosi takut ataupun khauf tadi. Jadi yang pertama disebutkan dalam beberapa hadis ya tentang jenis khauf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan salah satu daripada satunya jenis khauf yang paling penting ya, kerana khauf ataupun takut kepada Allah inilah merupakan ciri-ciri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana ada disebut dalam Sunan An-Nasa'i ya, ataupun dalam At-Tirmizi, sebagaimana yang dimafhumkan dalam hadis tersebut antaranya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-Madinah illa Makkah la yakhafu illa Allah rabbal alamin fa shalla raka'ataini, yang bermaksud Nabi keluar dari Madinah ke Mekah tak takut kepada sesiapa kecuali Allah Tuhan sekalian alam dan dia mendirikan solat 2 rakaat. Itu yang pertama. Dan dalam pembincangan tentang takut kepada Allah ini yang merupakan ciri-ciri seorang mukmin ya. Rasulullah membicarakan tentang ganjaran mereka yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang itu diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi ya, yang menyatakan bahawasanya dua mata tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang bermalap untuk jaga-jaga jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Jenis yang kedua adalah khauf ataupun takut terhadap dosa yang dilakukan. Dalam hal inilah yang paling penting ya untuk kita mendidik hati supaya takut untuk melaksanakan dosa. Ini merupakan salah satu daripada regulasi emosi takut terhadap dosa, iaitu kita sentiasa mahu memperbaiki diri kita untuk membuat banyak pahala ya. Dan ini akan membantu kita untuk mengurangkan rasa ketakutan dengan usaha menambahkan bekalan. Dan kita meyakini bahawa setiap dosa yang kita lakukan tidak pernah terlepas daripada catatan malaikat. So inilah merupakan salah satu daripada regulasi emosi takut terhadap dosa yang kita lakukan. Sebab itulah bila Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, ya, baginda ni sangat menitik beratkan nasihat dan juga pendidikan kepada para sahabat ya, supaya mereka sentiasa takut untuk melakukan perbuatan maksiat. Jadi itulah dia antara keistimewaan para sahabat kerana mereka sentiasa berada bersama dengan Rasulullah dan sentiasa diingatkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah jenis khauf terhadap musuh. Khauf ataupun takut terhadap musuh. Ya. Dan bagaimana regulasi emosi untuk menangani takut terhadap musuh ini? Jadi dalam hal ini Rasulullah SAW mengingatkan kita supaya menyembunyikan ketakutan dan tidak menunjukkan ketakutan kepada musuh Allah. Kerana itu akan menjadikan mereka lebih sombong. Ya. Jadi dalam hal ini juga Rasulullah SAW ya, menasihatkan kita ataupun menyarankan kita supaya melaksanakan solat. Apabila solat ini dibuat, ia merupakan salah satu cara untuk mengatasi rasa takut terhadap musuh. Jadi bila Allah menyatakan bahawa sesiapa yang takut pada serangan musuh, tidak ada salahnya memendekkan solat, terutamanya ketika menghadapi peperangan. Dalam peperangan, dalam menentang musuh, maka bagi menghadapi emosi takut tersebut telah diberikan keringanan tidak untuk memendekkan solat ya. Dan Rasulullah SAW juga dalam satu hadis yang bermafhum, sekiranya seseorang takut bahawa dia akan tidur hingga pagi, hendaklah dia berdoa wuduk sebelum dia tidur. Ya. Jadi maksudnya kat sini Rasulullah memerintahkan kepada sahabat baginda ya, ketika itu mereka sentiasa menghadapi peperangan ya, maka baginda berpesan kepada para sahabat supaya sesiapa yang takut mereka tidak akan terbangun pada waktu malam untuk tahajud, maka mereka dapat mengerjakan solat witir sebelum tidur. Ini dalam hadis ya yang disebut. Bagaimana cara kita untuk menghadapi regulasi emosi takut kepada musuh. Tu antara hadis yang menceritakan tentang khauf ya. Kemudian seterusnya, baik. Antara jenis-jenis khauf lain yang turut dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW, jenis khauf ataupun takut melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syirik yang dimaksudkan kat sini sama ada syirik asghar ataupun syirik akbar ya. Yang paling susah ataupun paling mencabar untuk kita hadapinya adalah syirik asghar, iaitu perasaan riak. Jadi bagaimanakah cara kita untuk menangani ataupun kita takut untuk melakukan syirik ini? Itulah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW sebagaimana saya sebutkan dalam slide sebelum ini, iaitu hendaklah kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang syirik. Jadi sebenarnya khauf ataupun takut
melakukan perkara syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini sangatlah bagus, ya. Dan kaedah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tekankan juga adalah supaya kita sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kelima adalah jenis khauf kehilangan harta benda ataupun takut, ya. Takut hilang harta benda. Yang ini juga adalah satu daripada penyakit yang melanda, ya, yang melanda masyarakat Muslim. Apabila perasaan takut hilang harta ini melanda diri ataupun menguasai diri, ya. Sebenarnya perasaan takut ini tak perlu ada dalam setiap individu Muslim, ya, kerana keimanan yang kita pasakkan dalam diri kita meyakini bahawasanya harta benda dan semua kekayaan yang kita miliki ini bukan milik kita sebenarnya, tapi itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana cara untuk regulasi emosi takut hilang harta benda ini? Sebenarnya telah diberikan jalan dalam Islam, iaitu melalui kewajipan membayar zakat. Jadi bila kita takut kita hilang harta benda, sepatutnya kita melaksanakan ataupun menunaikan zakat. Itu sebagai satu daripada kaedah ataupun pendekatan Islam untuk kita menangani perasaan takut hilang harta benda. Bukan maknanya kalau kita takut hilang harta benda, kita tak bayar zakat. Itu salah. Sebenarnya bila kita takut hilang harta benda, lagi kita takut hilang harta benda, lagi banyak kita keluarkan zakat. Ataupun lebih kita mengutamakan zakat. Kerana sebenarnya zakat itu mengandungi hikmah yang banyak. Iaitu dapat membersihkan harta kita, dapat membantu mereka yang layak untuk menerima bantuan zakat, dan sebenarnya hidup kita akan menjadi lebih berkat. Jadi kita melakukan perkara tersebut pertama kerana perintah Allah, dan yang kedua kerana kita meyakini bahawasanya itu adalah satu daripada pendekatan Islam bagi menangani regulasi emosi takut hilang harta benda. Jadi kalau kita kata khauf ataupun takut bayar zakat, sebenarnya dia hanya mengundang dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya khauf ataupun takut terhadap sesuatu. Yang ini berlaku pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apabila Rasulullah menerima wahyu pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, ya, beliau pulang dalam keadaan ketakutan. Jadi ketika itu apa yang perlu dilakukan untuk regulasi emosi takut terhadap satu ini adalah menenangkan orang tersebut dengan kata-kata yang baik sebagaimana yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Okey. Dan dalam situasi yang lain, ketika Rasulullah SAW mengimami solat berjemaah, ya, dan baginda ketika itu terdengarlah suara bayi menangis. Lantas baginda mempercepatkan solat dengan memendekkan bacaan. Kerana baginda bimbang, kalau dipanjangkan bacaan ayat dalam solat, maka dia akan membebankan perasaan ibu kanak-kanak tersebut, ya. Ini diceritakan dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, ya, tentang bagaimanakah tindakan Rasulullah ketika menangani emosi takut terhadap sesuatu tadi tu yang dirasai oleh ibu kepada bayi tersebut. Jadi berdasarkan kepada pembentangan berkenaan dengan ketakutan tadi, ya, sebenarnya kita menerima hakikat bahawasanya ketakutan itu merupakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang perlu kita tangani dan hadapi dengan penuh kesabaran. Kerana hakikat yang perlu kita terima adalah Allah akan menguji kita dengan sesuatu ketakutan, ya, dengan kelaparan, dengan kehilangan harta benda, nyawa dan sebagainya. Jadi kita harus bersabar dengan semua ujian ini, ya.
Jadi kesimpulan yang boleh saya katakan dalam pembentangan pada hari ini berkenaan emosi marah dan juga takut ini, ia adalah satu bentuk emosi semula jadi yang kita semua alami dari semasa ke semasa. Ya. Dan emosi seperti ini boleh memberi implikasi kepada individu terbabit jika ia tidak dapat diatasi dan ditangani dengan cara yang betul. Ya. Contohnya kalau emosi marah. Emosi marah ni dia boleh mendatangkan banyak mudarat daripada emosi yang lain. Ya. Kerana marah ni dia sebenarnya melibatkan dua pihak. Iaitu pihak yang marah dan juga pihak yang dimarah. Jadi pendekatan ataupun regulasi emosi marah ya dan takut yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam perbincangan hadis-hadis tadi sebenarnya mampu membantu kita untuk menyeimbangkan emosi ya tersebut ya agar ia lebih terkawal. Jadi saya rasa itu saja untuk kali ini dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.